Hai, Assalamualaikum anak-anak. Okey, hari ni kita nak masuk yang lebih mendalam sikit. Okey, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, part 2. So, hari ni kita nak belajar menentukan graf berdasarkan nilai A, B dan C, membentuk satu persamaan kuadratik berdasarkan situasi yang diberi. Ketiga, mencari nilai punca bagi persamaan yang diberi. Dan keempat, melakarkan graf fungsi kuadratik. So, saya nak belajar awak semua dengan cara yang mudah supaya awak ingat dan faham. Okey, so kita tengok seterusnya. Alright, ini. Menentukan bentuk graf dari nilai A. Sebelum tu anak, kita tahu bentuk dalam persamaan kuadratik adalah AX square plus BX plus C equal 0. Jangan sesekali tertukar. Tak boleh tertukar. Mesti A, lepas tu B, mesti C. Dan cuma ada 3 ungkapan sahaja. Saya nak you all faham macam tu. Okey, kita tengok nota dekat sini. Saya zoom bagi awak nampak. Bagi graf fungsi kuadratik, semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik dan sebaliknya. Saya punya tips senang sahaja. Ingat zaman kanak-kanak. Masa kanak-kanak, kita rasa sangat happy. Happy je. Sebab tu kanak-kanak dia punya senyum lebar. Lebar. Dia punya senyum lebar. Sebab dia masih kecil. Tapi apabila semakin besar, senyum dia pun semakin kurang. Sebab apa? Mungkin dia banyak masalah, mungkin banyak fikir dan sebagainya. So, you all ingat benda tu sahaja. Dan, begitulah sebaliknya apabila dalam keadaan masam. Sama juga. Masa dia kecil, nilai masam dia, tengok ni, apabila A dia. Nilai masam dia semakin kurang. Tapi bila dia semakin besar, nilai masam dia semakin banyak. Jadi dia bersambung. Jadi sama. Okey, itu saja bentuk yang paling mudah. Apabila A itu lebih besar daripada sifar, apabila A itu lebih besar daripada sifar, dia akan senyum. Apabila A itu kurang daripada sifar, dia akan masam. Itu saja yang you all patut ingat. Jadi, kalau kita lihat dekat sini, ini adalah bentuk apa? Bentuk senyum. So, ini adalah nilai A yang lebih besar daripada sifar. Okey, saya nak you all faham ni juga. Apabila senyum, kita terus buat ulang kaji anak. Dia akan ada paksi simetri di sini. Okey, so saya ambil pembaris. So, di sinilah paksi simetri. Okey, bila saya sebut paksi simetri, pembaris saya lebih kurang macam ni. Saya dah ajar sebelum ni. So, saya buat garisan putus-putus lah. Sebenarnya dia menyentuh. Okay, so ini adalah paksi simetri. So, bila paksi simetri, dia menyentuh kat sini. Paksi simetri menyentuh pada paksi X. Dia menyentuh pada paksi X. Okay, dia menyentuh pada paksi X. So, paksi simetrinya adalah, kita terus ulang kaji sikit. Paksi simetri mesti tulis apa? X sama dengan 4. Kenapa X? Sebab dia menyentuh paksi X. Kemudian, anak, bila dia senyum, dia juga ada satu titik, iaitu kat sini. Okey, titik kat sini kita panggil titik apa? Titik minimum. Titik minimum. Apa koordinat? Mesti baca X dulu. 4 negatif 15. So, ini adalah satu contoh lah untuk you all ingat. Okey, so kalau nilai A itu, dia mempengaruhi bentuk graf. Sama ada senyum atau masam. Dan senyum dia semakin lebar atau semakin kurang. Itu saja you all ingat zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa. Okey, lepas tu kita tengok di sini. Ini yang saya terus saja. Menentukan paksi simetri dari nilai B. Ini yang saya ajar tadi. So, kita nampak semua paksi simetri adalah pembahagi di tengah. Pembahagi di tengah.
pembahagi di tengah. Ni pada B sama dengan kosong. Ni B adalah kurang daripada kosong. Ini adalah B lebih daripada sifar dan sebagainya. So, you all dah faham. Saya dah ajar tadi. Okey, seterusnya kita dah tahu B. Kita nak belajar tentang nilai C. C tu apa? C adalah pintasan Y. Pintasan Y maksudnya dekat sini. Saya zoom, you all nampak. Nampak tak walaupun graf ini masam, dia menyentuh di sini pada paksi Y. Fx ni sebenarnya paksi Y lah. Ya? So, di sinilah pintasan Y. Sebab dia pintas pada paksi Y. So, dekat sini pun sama. Sini pun sama. Ini juga adalah pintasan Y. So, ini adalah nilai C dekat sini. Mewakili di sini. Itu paling mudah. So, kalau kita lihat graf di sebelah. Nilai C kita di mana? Dia menyentuh paksi Y di mana? Dia menyentuh di sini. So, nilai C-nya adalah sama dengan sifar. You all kena faham macam tu. Katalah dia ada satu graf. Okey, saya lukis graf berwarna hijau. So, contoh dia macam ni. Di manakah nilai C-nya? So, nilai C-nya adalah di sini. C sama dengan negatif 10. Jadi sebenarnya anak, asalkan you all faham, C tu apa? C adalah pintasan Y. C adalah pintasan Y. Okey, sekarang kita lihat seterusnya. Mencari nilai C dan menentukan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan atau bukan. Okey, so ini adalah persamaan kuadratik. Kita tengok A. Okey, saya bagi tips macam ni supaya saya nak you all faham. Apabila dia bagi Fx, okey, Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah C. Okey, mesti tulis dulu semula. You ada X dan Y dekat sini. Y ni adalah duduk pada Fx. So, you all letakkan 4 sama dengan. Dekat tempat X digantikan dengan sifar kuasa 2 tolak 3 darab dengan sifar tambah C. Dan akhir sekali, C dapat 4. Hashtag. So, inilah jawapan dia. Sangat mudah, hanya masukkan nilai dalam persamaan. So, sama juga dengan kaedah B, soalan B. So, ini adalah X dan Y. Ini adalah X dan Y. Awak kena belajar labelkan dulu. Kemudian tulis semula. Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah C. Okey. So, Y kita 3. So, 3 kat bawah ni. Tempat X buka kurungan. Negatif 1 kuasa 2 tolak 3 buka kurungan negatif 1 tambah C. Saya nak ajar cara you menekan kalkulator. So, kita tengok dekat sini bagaimana you menekan kalkulator. Sekejap saya tunggu kalkulator. Okey, ni kalkulator saya. Kita tekan buka kurungan. Saya nak you all faham. Negatif 1 kuasa 2 tolak 3 buka kurungan negatif 1. So, tutup kurungan. Dapat berapa? You all dapat 4. So, tulis semula. 3 sama dengan 4 tambah C. Akhir sekali C sama dengan 4. Pindah sebelah. Jadi, tolak 3 tolak 4 negatif 1. So, inilah nilai C. Sangat mudah, hanya menggantikan nilai sahaja. Okey. Seterusnya, kita lihat nak bina persamaan. Anak-anak yang saya sayang, saya nak bagi tahu bila nak bina dalam bentuk am. Tadi saya dah ingat dah. Apabila saya sebut bentuk am, mesti dalam bentuk ax square plus bx plus c mesti sama dengan kosong. Okey, kita baca soalan pertama. Panjang dan lebar bagi sebuah segi empat tepat ialah X tambah 3 dan X tambah 2. Luas segi empat ialah 50. Dia menggunakan kata kunci luas. So, luas sama dengan
panjang darab lebar. Ni you dah belajar. Okey, panjang kita berapa? X tambah 3. Lebar kita berapa? X tambah 2. Sama dengan luas yang diberi adalah 50. Ni yang you all kena faham. Bila sampai sini, kita kena kembangkan. Awak dah belajar masa tingkatan 3. So, X darab X, X kuasa 2. X darab positif 2, positif 2X. Positif 3 darab X, positif 3X. 3 darab 2, positif 6. Sama dengan 50. Okey. Pertama sekali apa kita nak buat? Kita tengok apa yang sama dekat sini. So, daripada sini kita nampak X kuasa 2 tambah 2X tambah 3X. So, 5X tambah 6 sama dengan 50. So, apa nak buat? Saya nak dalam sama dengan kosong. So, 50 kita pindah ke sebelah. Dan kita dapat X kuasa 2 tambah 5X tambah 6 tolak 50 sama dengan sifar. Dah betul dah. Tapi kita nak A, B dan C. Sekarang kita ada 4. So, kita kena selesaikan. X kuasa 2 tambah 5X tolak 44 sama dengan sifar. Jadi, bentuk ni adalah sama dengan bentuk am. Kita ada nilai A, kita ada nilai B dan kita ada nilai C. Sangat mudah anak. Asalkan awak faham formula. Ya? Okey, kemudian kita tengok contoh soalan ni. Hasil darab 2 nombor genap. Nombor genap. Kalau kita sebut nombor genap, kita ada contoh 2, 4, 6, 8. Maksudnya kalau sini adalah N, yang ni 4 ni adalah N tambah 2. Sebab 2 tambah 2 dapat 4. 4 tambah 2, 6. Cari nilai nombor genap itu. Ni dia suruh cari pula nilai. Jadi apa yang kita nak buat adalah, okay, nombor genap pertama N. Nombor genap kedua adalah N tambah 2. So, hasil darab N tambah 2 sama dengan 3024. So, kita kembangkan N darab N kuasa 2 tambah 2N sama dengan 3024. Jadi, apa nak buat ni? Kita kena jadikan dalam bentuk am sama dengan sifar. So, kita pindahkan 3000 ni ke sebelah. Jadi, kita akan dapat N kuasa 2 tambah 2N tolak 3024 sama dengan sifar. Sekarang, ini dah jadi dalam bentuk am. Bila saya sebut bentuk am, maksudnya kita ada nilai A. A kita adalah 1. B kita adalah 2. C kita adalah negatif 3024. Okey, apa nak buat? Kita tekan kalkulator. Okey, yang ni saya nak share. Tekan on, mod 3 kali. Tekan EQN, ambil EQN 1, so you all tekan EQN. Ambil, jangan pilih unknown, pilih degree 2. Masukkan nilai je. A1 sama dengan B2 sama dengan C negatif, jangan salah, 3024. So, sama dengan, kita dapat X1 54, X yang kedua negatif 56. So, dari kalkulator kita dapat X1 sama dengan 54, X2 sama dengan negatif 56. So, nombor genap yang kita ada adalah 54. Kita ambil yang positif, nombor genap. So, daripada sini, apa kita nak buat anak? Daripada sini, kita buat pemfaktoran sebenarnya sama dengan kosong. Kita tak bolehlah guna X sebab unknown kita N. So, kita akan guna N. N tolak 54. N tambah 56. So, N sama dengan 54. Dan lagi satu adalah N sama dengan negatif 56. Jadi, inilah nombor genap kita. Sangat mudah anak. Hanya menggunakan kalkulator sahaja. Ya? Okey.
sekali lagi saya tekankan cara penggunaan kalkulator. So pada kalkulator kita, pastikan kalkulator Scientific 570, alright. Kemudian kita tekan mode 3 kali. Okey, lepas kita dah tekan mode 3 kali, kita akan pilih EQN 1. Kemudian kita akan pilih degree 2. Okey, kenapa degree? Sebab degree ni mewakili kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi kita adalah kuasa 2 kat sini. Sebab itu degree 2. Dan kita masukkanlah nilai A, nilai B dan nilai C. Kemudian daripada kalkulator akan bagi jawapan dalam X1 sama dengan berapa, X2 sama dengan berapa. X ini merujuk kepada unknown yang wujud dalam persamaan kita. Macam sini, N. Sebab itu saya guna N. Lagi sekali saya ulang. Ini katakan jawapan dari kalkulator. So, X ini kita gantikan dengan N. 54 bila pindah jadi negatif 54. Manakala negatif 56 bila pindah jadi positif 56. Dan kita mesti tulis semula ya anak. N sama dengan 54. N sama dengan negatif 56. Okey, kita tengok yang sebelah. Katalah dia tak bagi persamaan ni, tapi dia bagi bentuk graf. Lagi mudah. Apabila daripada bentuk graf, dia suruh nyatakan semua punca. Punca ni maksudnya adalah nilai X. Nilai X lah. Mencari nilai X. Bagi graf fungsi kuadratik. Jadi sangat mudah. Kita tengok dekat sini. Persamaan sini. Okey. Nampak ni. Graf kita menyentuh pada paksi X 2 titik. Satu di sini. Satu di sini. So, ini adalah X1 kita yang bernilai 1.5 dan ini adalah X yang kedua kita bernilai negatif 4. Dan inilah punca. Inilah punca. So, kita ada dua punca. Bagaimana kita nak check? Kita boleh menggunakan kalkulator. Ya, kita boleh menggunakan kalkulator. Kita ada nilai A, kita ada nilai B dan kita ada nilai C. Sama juga kalau kita ada graf dalam bentuk negatif masam. Dia juga menyentuh pada dua nilai paksi X. Iaitu di sini dan di sini. So, di sini X1 kita bernilai 4. Manakala X kedua kita bernilai negatif 1. Boleh tak kita nak check guna kalkulator? Boleh. Tiada masalah. Math saya ajar. Contoh daripada sini. Kita lihat sini. A kita bernilai negatif 1. B kita bernilai 3. C kita bernilai 4. Okey. So, kita keluarkan kalkulator. Okey, kita tunggu sekejap Okey, kalkulator dah keluar. Saya dah ajar tekan mode 3 kali. 1, 2, 3. 3. Sehingga nampak EQN. Tekan 1. Saya dah ajar. Jangan pilih unknown tapi pilih degree. Pilih degree 2. A kita negatif 1. B kita bernilai dengan 3. Dan C kita bernilai 4. So, daripada sini kita dapat X1 negatif 1. X2 4. So, dari kalkulator kita dapat X1 negatif 1. X2 4. Dan kedua-dua jawapan ini adalah sama dengan yang ada pada graf. Okey, yang ada pada graf. Jadi sangat mudahlah. Cuma kalkulator ini kita terus dapat jawapan. Jadi punca atau nilai X kita boleh dapat sama ada melalui graf atau melalui kalkulator. Cuma pastikan bila nak guna kalkulator anak dalam bentuk okey. Seterusnya kita lihat yang ni. Okey. Sama juga kaedah saya. Menyatakan semua punca. Saya dah cakap bila punca maksudnya dia nak mencari apa? Dia nak mencari nilai X. Yang ni you all kena ingat. Dan sebelum nak cari nilai X, pastikan dalam bentuk
persamaan am, iaitu ax square plus bx plus c mesti sama dengan sifar. So, daripada sini, kita tengok soalan nombor 1. Kita ada diberi persamaan x kuasa 2 tolak 6x tolak 7. So, kita ada A1 kita adalah 1, kat depan ni 1. B kita adalah negatif 6 dan C kita adalah negatif 7. So, bila kita tekan kalkulator, okey, kita tekan mode tadi, saya dah tekan mode. Okey, A kita masukkan 1 sama dengan B negatif 6 sama dengan, dan C negatif 7 sama dengan. So, kita dapat nilai X1 7, X2 negatif 1. Okey, saya ajar X1 7, X2 kita adalah negatif 1. Tapi, dalam matematik, kalkulator hanya membantu jawapan. Bagaimana nak menulis dengan cara yang betul? Okey, ini. Kena lihat macam ni. Pertama, cara melukis. X kuasa 2 tolak 6X tolak 7 sama dengan sifar. Kemudian kita kena buat kaedah pemfaktoran. Macam mana nak tahu pemfaktoran? Adalah daripada jawapan kalkulator sini. X1 sama dengan 7. Maksudnya X tolak 7. X kedua sama dengan negatif 1. Maksudnya X tambah 1. Sebab negatif bila pindah jadi tambah. So, X tolak 7 sama dengan sifar. X sama dengan 7. Manakala lagi 1, X tambah 1 sama dengan sifar. Dan X sama dengan negatif 1. So, inilah punca bagi persamaan kuadratik. Sangat mudah anak. Sangat mudah. Okey. Sekarang kita lihat soalan kedua. Bila kita lihat soalan kedua, okey, tengok sini. Dia belum lagi dalam bentuk am. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita perlu pindahkan semua ungkapan di sebelah sini ke sebelah kiri kita. Okey. Bila kita pindah, kita akan dapat X kuasa 2 tambah 2X. Kita ada lagi 11X. Bila pindah dapat negatif 11X. Kemudian tambah 25. Positif 5 jadi tolak 5 sama dengan sifar. Sebelum saya lupa, saya nak you all bulatkan. Belajar membulat apa yang awak nak pindah. Kemudian, jadikan dia dalam bentuk A, B dan C. So, X kuasa 2 tolak 9X tambah 20 sama dengan sifar. So, daripada sini, kita tahu A kita adalah 1, B kita adalah negatif 9 dan C adalah 20. So, kita tekan kalkulator. Okey, kita tekan kalkulator. A kita, saya tarik sini. A kita 1 sama dengan B negatif 9 sama dengan, dan C adalah 20 sama dengan. So, kita dapat X1 5, X kedua 4. X1 sama dengan 5, X kedua sama dengan 4. Saya ajar letakkan 2 kurungan sama dengan sifar. Mesti tulis. Mesti tulis. So, X 5 pindah jadi tolak 5 dan X 4 pindah jadi tolak 4. So, X sama dengan 5 dan lagi satu adalah X sama dengan 4. So, hashtag, dan inilah punca bagi persamaan kuadratik. Sangat mudah. Pastikan penulisan awak adalah tepat. Okey, seterusnya kita nak melakarkan setiap graf bagi fungsi kuadratik. Nak lakar. Senang je. Pertama, kita tentukan bentuk graf. Okey, kita tengok bentuk graf. Bentuk graf ditentukan oleh nilai A. Sama ada dia dalam keadaan senyum atau dalam keadaan masam. Kedua, kita tentukan pintasan X. Ini kita boleh menggunakan kalkulator, ya. Kalkulator, kita dapat nilai A, masukkan nilai A, B dan C. Ketiga, kita tentukan pintasan Y. Ini kita lihat pada C, dan akhir sekali
baru kita lakarkan graf. Tengok macam mana saya buat. Okey, ni contoh ya. Soalan ini. Okey, daripada sini kita tahu A kita 1. A kita adalah 1. Jadi graf kita mesti senyum. Okey, kita nak cari pintasan X. Saya dah ajar menggunakan kalkulator. B adalah -7. C adalah 10. So, bila kita tekan kalkulator, okey, A1 masuk, B -7 sama dengan C 10 sama dengan. So, kita dapat X1 5 dan yang kedua. So, X1 sama dengan 5, X yang kedua adalah 2. Kemudian dia kata pintasan Y, kita lihat C. Pintasan Y kita adalah 10 sini pintasan Y. Kita dah tulis dah tadi. So, kita nak melakarkan graf. Bila kita nak melakarkan graf, anak, cara dia adalah buat paksi macam ni. Ada X, ada Y. Mesti guna pembaris ya. Kemudian you ada X bernilai 2, bernilai 5. Ini adalah pintasan ni, punca dia. Kemudian kita ada 10. Jadi bila nak lakarkan graf mesti bentuk senyum. So, kita tarik turun mengena pada paksi dan begini. So, dapatlah markah yang lengkap. Okey? So, dapatlah markah yang lengkap macam ni Okey. So, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada akan datang. Bye. Selamat mencuba. Assalamualaikum.